Okay, selamat pagi cikgu. Terima kasih kerana sudi juga menjadi wawancara saya hari ini untuk insan profesional. Dan untuk permulaan, boleh cikgu ceritakan tentang latar belakang cikgu. Ya, cikgu, permulaan cikgu dekat sini ataupun cikgu tu, cikgu bermula dari maktab perguruan camp dekat Sabah pada tahun 2007. Cikgu ambil option pendidikan seni visual. Kemudian setelah 2008 dipostingkan ke sekolah pedalaman 1, sekolah Lamaus lah. Dari situ cikgu tak ambil untuk option, tapi cikgu diarahkan untuk mengajar bahasa Melayu. Hinggalah tahun ke-16 sekarang ni cikgu masih mengajar bahasa Melayu. So, cikgu perlu ceritakan nama cikgu, asal cikgu. Nama cikgu Ahlia binti Arifin. Cikgu berasal dari Kuching, Sarawak. Okay, soalan seterusnya, cikgu kongsikan apa yang membuatkan cikgu menjadi seorang guru. Okay, cikgu nak jadi seorang guru ni sebenarnya bermula dari waktu cikgu tahun 1. Okay, bila cikgu tahun 1, cikgu adalah anak orang pedalaman, orang pulau. Lepas tu cikgu terinspirasi oleh seorang cikgu tu, nama dia Cikgu Kamariah. Masa tu umur cikgu 10 tahun, tapi cikgu baru masuk darjah 1. Lepas tu dalam masa 1 tahun tu cikgu kena masuk darjah 1, darjah 2, darjah 3 sebab umur dah berusia kan. Jadi cikgu kena kejar orang tu. Jadi Cikgu Kamariah ni setiap petang lah, dia dengan rela hati mengajar cikgu dekat JT. Sampailah ada satu peristiwa tu, Cikgu Kamariah tu dia kena ulat bulu. Dia masa tu saya menangis tau, saya ingat dia nak meninggal. Cikgu janganlah meninggal dulu sebab saya tak pandai baca lagi ni. Dia gelak-gelak lah. Dia cakap tak ada cikgu meninggal. Selagi kamu tak pandai baca, cikgu takkan meninggal. Sejak itulah benda tu dalam mindset cikgu nak jadi macam cikgu tu. Jadi sampai sekarang Alhamdulillah, macam mana pun jalan berliku yang cikgu tu, cikgu dipermudahkan untuk menjadi seorang guru. Okay, soalan seterusnya cikgu. Pada pendapat cikgu, apa ciri kepribadian yang berada pada seorang guru yang berjaya seperti cikgu sekarang kita berkhidmat 16 tahun? Bagi saya, kalau nak jadi cikgu yang berjaya, yang pertama kita kena jujur. Jujur dengan apa yang telah kita lafazkan. Waktu mula-mula kita nak di temu ramah nak jadi cikgu, orang tanya, okey, kenapa nak jadi cikgu? Saya nak mendidik manusia. Memang manusia tu akan tetap jadi manusia kan, tapi pendidikan tu lah, macam mana manusia tu mendidik diri dia, macam itulah. Sebab itulah cikgu rasa cikgu, apa yang cikgu pegang, apa yang cikgu tu, seorang guru ni dia hendaklah mendidik manusia menjadi seorang manusia yang terdidik. Yang tadi tu dari segi positif dan juga kesannya daripada negatif lah. Apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya kepribadian yang perlu ada pada seorang diri guru tu, seorang pelajar ataupun pelajar pendidikan guru tu before dia masuk perguruan? Dia kena ikhlaskan diri. Dia tak boleh nak labelkan pelajar. Contohnya kan, bila kita nak masuk dalam bidang perguruan ni, kita tak boleh cakap okey, budak ni dia tak boleh buat ni, memang tak boleh tu. Kita mesti ada tanamkan pada diri kita, semua orang boleh berjaya dan dia ada proses dia sendiri. Semua orang dia tak sama. Ada yang boleh menguasai sesuatu tahap tu pada mungkin umur dia 7 tahun, tapi ada pula yang boleh menguasai satu tahap tu pada umur 12. Jadi kita tak boleh, sebagai seorang guru, dalam diri kita tak boleh labelkan budak ni takkan pandai seumur hidup. Sebab benda tu, kata-kata tu sambil doa kan. Benda tu lah yang tak boleh ada pada seorang guru. Yang ni, apakah ciri atau sifat yang cikgu rasakan perlu semangat untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul? Ya, untuk jadi seorang guru yang unggul, saya rasa kita kena
mengikut perkembangan selaras dengan contohnya pada masa sekarang banyak benda-benda yang berteknologi, banyak kemahiran, banyak benda tu kan. Seorang cikgu yang walaupun dah umur 40, dah umur 50, dia kena menguasai semua tu. Sebab perkembangan dunia sekarang ni hujung jari je, kita klik je, kita klik, semua benda ada. Macam mana tu pandangan je tentang pelaksanaan PAK 21 terutamanya di kawasan sekolah pendalaman? Okey, secara jujurnya PAK ni memang dia satu benda yang baik, satu benda yang kita rasa kita boleh perbaiki untuk sistem pendidikan kita. Tetapi kalau di segi pedalaman ini, benda tu mungkin sesuatu benda yang baru dan budak pedalaman dia masih belum bersedia untuk mencapai tahap-tahap tertentu lah. Jadi proses tu mungkin agak perlahan dekat kawasan pedalaman, sebab pedalaman ni budaknya pelbagai, penguasaan bahasanya lah yang benda yang paling penting. Kemahiran berbahasa dia orang masih belum. Contohnya prasekolah, budak masih belum dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik, bahasa Inggeris dengan baik. Kalau kita nak terapkan PAK pada masa itu mungkin agak sukar. Jadi kesediaan ataupun pemahaman budak untuk PAK ni masih agak belum mencapai lah kalau dekat pedalaman. Okay, yang ini dari sudut yang dari sudut negatif ya. Okay. Apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru tersebut? Kalau seorang guru, saya rasa sebab kita ni adalah role model kan, apa-apa saja yang ada pada kita ni memang akan menjadi idola budak. Okey, sekarang ni kalau Facebook kita, kalau semualah TikTok kita, apa benda yang kita sampaikan, budak memang dia akan nampak. Jadi kita secara itulah, okey, guru-guru mungkin kita boleh gunakan media sosial ni sebagai satu elemen yang bersahsiah lah. Jadi guru-guru dia tak boleh nak post benda-benda yang rasanya mengaibkan. Sebab benda tu terlalu dekat dengan budak-budak kan. Jadi itulah mungkin benda itulah yang tak perlu ada lah pada seorang budak. Apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru yang akan datang? Contohnya sekarang ni kan musim posting cikgu baru kan. Apakah harapan cikgu terhadap mereka? Okay, harapan cikgu kepada pelajar-pelajar ataupun IPG, pelajar IPG ke apa saja yang tu yang nak dia akan bakal dipostingkan, kita kena buat semangat lah, kena kental. Sebab lain tempat, lain dia punya cabaran. Ada tempat yang dekat pedalaman ni mungkin tak ada elektrik, tak ada air. Benda tu sebagai satu apa kita cakap cabaran. Macam mana kita boleh mengatasi benda tu. Kreativiti kita dalam mendidik, sebab kita budak yang baru, kita cikgu yang baru, budak-budak pun memang akan tertarik kan. Jadi kita gunakanlah benda tu, jiwa kita kena kental lah. Apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Ya, satu, ilmu memang kena ada. Ilmu, walaupun kita banyak ilmu, tapi kita kena beradab. Itu yang penting lah, ilmu dan adab. Sebab kata orang apa, kita masuk tempat orang, macam mana cara orang tu, itulah yang kita juga terima. Tetapi benda yang elok lah, benda yang elok dan sahsiah kita, benda tu memang orang akan pandang. 3 bulan pertama tu memang orang akan cuba menilai kita kan. InsyaAllah kalau kita okey, kita tak ada masalah, mana-mana tempat pun kita diletakkan, kita memang akan selesa. Cikgu sudah beri bakal SK Sungai Mau 19 tahun ni tadi. Termasuk saya sebagai suami. Cikgu. Okey. Apakah motivasi ataupun pendorong cikgu untuk berkhidmat selama
16 tahun di punya SKS Norms? Mula-mula saya datang sini, benda pertama yang saya tu adalah saya tengok situasi yang berada dekat sini dia macam sama dengan situasi saya sebagai seorang anak pulau. Jadi bila kita sebagai seorang anak pulau, memang banyak benda yang kita nak belajar. Mak bapak macam agak susah untuk hantar kita kan, apa harapan mak bapak kita. Jadi benda tu lah yang jadikan saya sebagai satu, saya nak ubah. Kita kaya mana pun kita, tapi kalau tak ada ilmu, takkan ke mana benda tu. Duit pun setinggi langit, setinggi gunung pun kalau tu kan tak ada ilmu, kita takkan tu. Jadi dari pendidikan tu lah buatkan saya cakap okey, dekat pedalaman ni mungkin saya tak boleh nak ubah semua orang. Sepokoknya dalam 1 tahun saya boleh lahirkan seorang budak yang dapat ubah kehidupan keluarga. Macam itulah motivasi saya sehingga sekarang. Saya nak pastikan sepanjang 1 tahun saya mengajar satu kelas tu, at least sekurang-kurangnya 2 atau 3 orang saya akan tengok lepas beberapa tahun ada yang pergi menerangkan macam yang kat depan saya ni lah. Okey, yang ni dah terakhir cikgu. Apakah kata-kata terakhir cikgu kepada kami ataupun kepada pelajar-pelajar di luar sana, pelajar SK Sungai Norms juga, apakah pesanan cikgu kepada mereka? Okey, pesanan cikgu kepada semua pelajar-pelajar dan semua bekas pelajar cikgu, itulah macam cikgu cakap tadi, jadikanlah pendidikan ini untuk kita ubah kehidupan kita. Jadi orang tua pun bukannya semakin muda, dia semakin tua kan, jadi kita ni lah yang bakal membentuk acuan apa yang dia tu kan. Jadi pendidikan memang cikgu rasa benda yang paling penting. Pendidikan dan masa sekarang ni adab macam mana kita nak tu dengan orang yang lebih berusia, dengan orang sekeliling kita, dan setinggi mana pun kita melangkah, jangan lupa rumput di bumi. Macam tu. Okey, sekali saja cikgu, terima kasih cikgu sebab sudi meluangkan masa bersama saya hari ini dan buka interview ini juga cikgu. Terima kasih.